InsyaAllah. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah pengajian malam ini dengan sama-sama membaca ummah kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syaraqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok ataupun akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkim wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya muliakan Fadil Tuan-tuan Imam, tak lupa juga saya muliakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya saya muliakan pengurusi surau, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah akidah bab Aqidatul Najin. Aqidatul Najin yang mana kitab ni dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, ataupun nama gelarannya ialah Tuan Minan. Tuan Minan. Baik. Malam ini kita sambung di muka surat 34. Tak silap saya, betul Faedah tu 34. Masih lagi dalam bab kalam, pembahasan berkenaan kalam. Kalam iaitu satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala
yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, laisa biharfin wala bisautin, tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Insya-Allah. Malam ini kita lihat faidatun, satu faedah. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkastalah oleh musannif atau pengarang kitab, mudah-mudahan beri manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Bermula awal-awal orang yang menyatakan Quran itu makhluk, iaitu Ahmad bin Abi Daud. Ahmad bin Abi Daud. Ini awal-awal orang lah yang menyatakan Quran itu makhluk, bukan Quran itu qadim. Quran ni qadim lah daripada kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kita beriktikad bahawa Quran itu adalah qadim, bukannya hadis. Dan orang yang pertama menyatakan Quran itu makhluk ialah itulah Ahmad bin Abi Daud. Maka dijatuhkan kepada makmum, iaitu khalifah negeri Baghdad. Maka dijatuhkan, dia tu maksudnya disampaikanlah, disampaikan ataupun disebarkanlah, macam tu. Sebarkan kepada khalifah al-Ma'mum pada masa itu. Al-Ma'mum ni salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah. Khalifah negeri Baghdad pada masa tersebut. Maka ia mengelokkan perkataannya itu. Maksud mengelok ni membenarkanlah, membenarkan perkataan Imam Ahmad bin Abi Daud, yang mana Ahmad bin Daud tadi menyatakan Quran ni adalah makhluk, bukan sifatnya qadim. Maka mengijtihad ia akan katanya sebenar. Dia mengijtihad pula, maknanya dia membenarkan lagi, mesahkan lagi, membenarkan, mengesahkan. Okey, mengesahkan. Muka surat 34. Ni apa tak? Jawi 34. Terumi ke Jawi? Jawi 34. Satu dua yang faedatun, satu cerita ataupun faedah. Maka mengistihadkan ia akan katanya sebenar. Maknanya dia mengakuilah akan kata-kata Imam Ahmad bin Abi Daud ini. Maka mengikut makmum itu, maka lalu disuruh kepada segala negeri di bawah perintahnya, disuruh menyatakan dengan makhluk Quran. Masya-Allah. Kan? Ni bercanggahlah akidah dia. Akidah dia bercanggah. Jadi bila Ahmad bin Daud ni dia cakap pada Al-Ma'mum ni, khalifah masa tu, pemimpin masa tu, pemimpin tadi pun membenarkan pula apa dia kata. Lalu khalifah tadi menyuruh semua rakyat, disuruh kepada segala negeri di bawah mana rakyat lah, perintahnya disuruh menyatakan dengan makhluk Quran. Quran tu makhluk, insya-Allah. Maka tiada orang yang tiada mengikut dibunuhnya. Sesiapa yang tidak mengikut atau mengakui bahawa Quran ni makhluk, maka orang itu dibunuh. Ini satu fitnah yang besar lah. Satu fitnah yang besar yang berlaku pada umat Islam. Siapa yang tak mengakui Quran itu makhluk adalah dibunuh dan dipukul dan dipenjaranya. Maka mengambil dalil oleh mereka itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan, kami jadikan Quran itu bahasa Arab. Ini dia punya hujah dia lah. Hujah dia menyatakan Quran itu makhluk, inilah ayat Quran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguhnya kami jadikan Quran itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kan makhluk. Benda hadis, benda baru. Bahasa Arab ni segala logah-logah terdapat dalam dunia ini adalah benda baru. Bukan sifatnya qadim. Bukan sifatnya qadim. Jadi bersifat hadis, benda baru. Jadi dah terang jelas dia kata. Allah Ta'ala sendiri mengakui sungguhnya kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Macam tu. Artinya bahawa kami jadikan Quran itu bahasa Arab. Maka mengambil dalil mereka itu, tiap-tiap yang dijadikan oleh Allah, maka senyap baharu ia. Maknanya setiap benda dijadikan adalah baru. Jadi hujah dia lah. Baik. Maka setengah ulama mengikut ia sebab takut ya, dia getaklah.
Dia kata takut nanti akan, kalau tidak mengakui Quran itu makhluk, maka sudah tentu akan tangkap, dibunuh, diseksa lah, macam-macam lah ancaman-ancaman yang akan diberikan, kan? Mungkin kalau zaman sekarang ni mungkin potong gaji lah potong gaji ke, kan, dia kata diperintah untuk letak jawatan ke, kan, diperintah untuk letak jawatan, gaji tak dibayar dan sebagainya lah. Semua dah tu, dia punya gertak dia tu. Maka setengah ulama mengikut dia sebab takut, dan setengahnya tiada mengikut. Setengah pula ikut, setengah tak ikut. Maka yang mengikut itu diberi beberapa pemberian. Yang mengikut dapat hadiah. Yang mengikut dapat hadiah, dapat pangkat, dapat jawatan. Mungkin gaji naik, allowance naik. Tak? Jadi sukalah yang mengikut tadi. Yang tiada mengikut itu sakit akan dia dengan bagai-bagai azab. Setengahnya dibunuh, setengahnya dipenjara akan dia. Dan setengah daripada mereka itu yang tiada mengikut ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang tak nak mengakui Quran itu makhluk akan diseksa, dipukul, dibunuh, macam-macam lah penyiksaan dia, penyiksaan seumur hidup dan sebagainya. Gaji dipotong, allowance tak dibayar, kan? Rumah mungkin, tanah dirampas, rumah dirampas, macam-macam lah. Baik, seterusnya termasuk yang tiada mengikut ni ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, siapa Imam Ahmad bin Hanbal ini? Imam Ahmad bin Hanbal ni salah seorang daripada ulama mazhab lah. Ulama mazhab dalam mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia lahir sekitar tahun 124 Hijrah. 164 Hijrah. Dia yang pertama tu Imam Hanafi. Kalau ikut ranking lah, yang pertama Imam Hanafi. Lahir pada tahun 150, lahir pada tahun 70 Hijrah. Lahir 70 Hijrah. Meninggal pada tahun 150 Hijrah. Kemudian yang kedua Imam Malik, lahir pada tahun 93 Hijrah. Meninggal pada tahun 179 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dan yang keempat Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, lahir pada 164 Hijrah, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Dan lepas tu barulah lahir pula Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada sekitar tahun 194 Hijrah. 194 Hijrah, meninggal pada tahun 256 Hijrah. Seterusnya Imam Muslim. Imam Muslim lahir sekitar tahun 204 Hijrah. Meninggal pada tahun 261 Hijrah. Nampak? Jadi ada orang yang tak nak ikut, dia tak nak ikut Imam Syafi'i. Dia ikut Imam Bukhari Muslim je. Dia tak tahu siapa lahir dulu. Dia ikut Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam hadis dia ikut. Tidak akan imam-imam sebelumnya, Imam Syafi'i ke, Imam Maliki ke, Hanbali, semua tak nak ikut. Dia tak tahu yang meninggal lahir dulu siapa. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Sedangkan Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijrah. Jauh lah perbezaan tahun kan, gitu. Baik. Jadi kita kembali pada tadi, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan setengah daripada mereka yang tiada mengikut itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hendak dibunuh akan dia, yakni akan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sampai khabar kepada dia, maka minta doa ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada sampai pagi-pagi hari, melainkan didengar berteriak daripada rumah makmum. Maka datang seorang khadamnya, padahal berkata ia telah benar Imam Ahmad, Quran itu kalamullah,
bukan makhluk, senya telah matilah Amirul Mukminin. Meninggal tuan-tuan. Khalifah Al-Ma'mun tu meninggal. Cuma tak tahulah apa yang didoa di Imam Ahmad bin Hanbal tu, sehingga kan Khalifah Al-Ma'mun tu meninggal dunia tuan-tuan. Datang khadam dia besok hari tu, dia kata Amirul Mukminin telah pun meninggal dunia. Sedangkan Amirul Mukminin tu ialah orang yang kan kata yang menyokong kuat lah, Quran ni makhluk. Sedangkan Imam Ahmad menyatakan tidak, Quran ni adalah qadim, bukannya makhluk. Masya-Allah. Seterusnya, maka diserukan Imam Ahmad bin Hanbal kepada munazarah. Lalu dilantiklah khalifah seterusnya, diganti dengan Al-Mu'tasim billah, saudara kepada Al-Ma'mun. Maka dipesankan dengan dia oleh makmum suruh menyatakan Quran itu makhluk. Maka disuruhkan Imam Ahmad bin Hanbal kepada munazarah. Munazarah ni perbincangan lah. Jadi bila Khalifah Ma'mun dah meninggal, diganti dengan Al-Mu'tasim billah. Mu'tasim billah ni pun dia dapat macam dapat wasiat lah. Wasiat daripada Al-Ma'mun. Dia kata kau kena berpegang Quran ni makhluk, jangan kata Quran qadim. Dia pegang macam itulah. Jadi akhirnya, tapi Al-Mu'tasim ni dia mula-mula tu dia lembut sikit lah. Dipanggil lah Imam Ahmad ni munazarah, perbincangan. Ajak berbincang dengan Imam Ahmad bin Abi Daud. Imam Ahmad bin Abi Daud ni yang pro kepada Quran ni makhluk, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pro kepada Quran ni adalah qadim. Jadi dipanggil lah. Jadi Khalifah Mu'tasim ni macam dia taja perjumpaan tadi lah, supaya diadakan perbincangan. Baik. Maka disuruhkan Imam Ahmad bin Hanbal kepada munazarah. Maka munazarah Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Daud. Maka alah Ahmad bin Abi Daud. Alah ni masih kalah lah. Jadi mungkin ada perbincangan, perdebatan dan sebagainya dalam perjumpaan tadi. Jadi hari je bincang-bincang daripada empat ni semua, akhirnya kalah Imam Ahmad bin Abi Daud. Menang Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-dua Ahmad tuan-tuan. Dua-dua Ahmad. Seorang ahli sunnah, seorang bukan ahli sunnah. Gitu. Maka dikerasi suruh mengikut dengan keras, akan berkata Quran itu makhluk. Jadi bila dah kalah, kan, dah kalah, jadi digetak Imam Ahmad bin Hanbal. Kau kena cakap juga Quran ni adalah makhluk. Digetaklah, dikerasi dia, keraslah. Dikerasi suruh mengikut dengan Quran, dengan keras akan Quran itu makhluk. Maka tiada mengikut dia. Maka disuruh pukul akan dia. Maka dipukul kira-kira 15 kali. Masya Allah. Jadi kalah perdebatan, kalah debat, maka diperintah supaya Imam Ahmad bin Hanbal ni dipukul. Dipukul sebanyak 15 kali. Maka putus tali serualnya. Seluar lah. Putus tali seluarnya. Masya Allah tuan-tuan. Maka jatuh serualnya itu daripada pinggangnya. Bila dipukul tadi, pukul putus tali seluar tadi, jatuh seluar dia. Seluar Imam Ahmad tadi jatuh. Kemudian apa berlaku tuan-tuan? Maka memandang oleh Ahmad itu kepada langit. Maka tiada sempurna bacaannya melainkan keluar tangan emas mengangkat akan seluarnya. Ahmad tadi, Ahmad bin Hanbal ni pandang ke langit, mungkin berdoa lah, doa kepada Allah Ta'ala. Jadi belum habis doa, tiba-tiba datang tangan emas, tangan emas pada langit, lalu ditarik akan seluar dia, angkat ke atas, kena aurat dia terbuka kan. Maka tatkala melihat oleh manusia akan demikian itu, maka mencita-cita oleh mereka itu akan bahawa hendak membunuh mereka itu akan Khalifah Al-Mu'tasim. Jadi bila rakyat semua nampak kejadian tadi, jadi masing-masing duk pakat lah, kita bunuhlah je lah kita punya khalifah ni, tak berguna kan Khalifah Mu'tasim ni. Jadi masing-masing pakat membunuh. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan?
Kemudian maka lalu dibawa ke penjara. Maka disuruh berhenti daripada pukul akan dia. Jadi tak dipukul lagi lah. Imam Ahmad bin Hanbal diminta supaya jangan pukul lagi. Kemudian setelah diperintah supaya jangan pukul lagi Imam Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa ke penjara. Dibawa Imam Hanbal ni masuklah penjara. Maka diam ia dalam penjara itu kira-kira 28 bulan. 28 bulan. Satu bulan berapa? 1 tahun 12 bulan kan? 2 tahun 24 bulan. Mana lebih 2 tahun lah. Mana lebih 2 tahun lah. Maknanya dia dipenjarakan. Buklah penjara Imam Ahmad. Maka mati Mu'tasim. Maka diganti oleh Wasik billah Harun anak Al-Mu'tasim pula. Mati pula Al-Mu'tasim pula tuan. Gaya dia mati. Tukar pula anak dia pula. Tukar anak dia namanya Wasik billah Harun anak Al-Mu'tasim. Maka menyatakan pula Quran tu makhluk. Sama juga pahaman dengan bapa dia. Sama juga pahamannya dengan Khalifah Al-Ma'mum. Sama juga pahamannya dengan Khalifah Al-Mu'tasim. Iaitulah siapa? Wasik billah Harun anak Al-Mu'tasim. Maka Imam Ahmad pun bersembunyi dirinya. Maka didatangkan dengan Ahmad bin Nazar Al-Khazai pula. Jadi Imam Ahmad bersembunyi. Kan? Kemudian tiba-tiba muncul pula seorang imam lain. Namanya Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Maka disuruh menyatakan makhluk Quran. Jadi Quran itu makhluk. Maka berkata ia Quran itu kalam Allah. Sama juga pahaman dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah siapa? Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Dia pun sama juga. Mana pahaman Ahlussunnah menyatakan Quran itu adalah qadim. Maka berkatalah ia, ini halal darahnya, maka disuruh bunuh akan dia. Maka dibunuh dia akan dia. Masya Allah tuan. Jadi Khalifah Al-Wasik billah tadi, Harun tadi perintah supaya sebabkan dia pahaman dia berbeza dengan dia, maka diminta supaya Imam Ahmad Al-Khazai ni, Nazar Allah ni pun perintah supaya dibunuh. Maka dibunuhlah. Disuruh bunuhkan dia, maka dibunuhkan dia. Dan dikerat kepalanya. Dan digantungkan kepalanya itu pada pihak Syarqi. Syarqi ni maknanya pihak timur. Pihak matahari naik kota negeri Baghdad beberapa hari. Perintah supaya dibunuh, kan, dikerat kepala dia. Lepas tu digantung dekat sebelah timur lah Baghdad. Jadi orang lalu pun semua tengok takut kan. Semua takut lah. Sebab kalau mereka berpahaman macam tu, nanti mereka pun akan tangkap macam tu lah. Ni salah satu dia punya strategi lah, nak takutkan rakyat. Strategi takut rakyat, dia buat macam tu lah, gantung. Supaya orang rakyat takut. Baik, seterusnya. Kemudian dipindah, disuruh gantung pada pihak Maghrib pula. Dah diperintah gantung pihak timur. Lepas beberapa hari diperintah gantung ke barat. Maka didengarkan dia pada malam hari membaca kepalanya itu la ilaha illallah. Malam hari tuan, orang dengar kepala dia itu mengucapkan, ataupun lidah dia lah. Dia dah mati. Tapi berzikir dia. Lidah dia berzikir. Tuan, dia kata apa? La ilaha illallah. Dan membaca surah Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Dia baca surah Yasin. Siapa tuan? Tadilah Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai tadi. Dan satu ayat pula menyatakan dia membaca Alif Lam Mim. Hasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Surah itulah.
Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka bahawa mereka itu akan dibiarkan saja dengan berkata kami beriman, padahal mereka belum diuji. Lalu menyuruh Harun itu menyurat pada kertas, diikat pada telinganya. Maka disuruh Harun siapa? Harun tadi lah khalifah tadi. Khalifah pun perintah supaya disuris satu perkataan, diikat pada telinga dia. Telinga Imam tadilah Ahmad bin Nazar Azra'i tadi. Apa yang ditulis kat situ? Bismillahirrahmanirrahim. Haza ra'sun Ahmad bin Nazar al-Khazai. Da'ahu Abdullah Imam Harun al-Wasiq billah aminul mu'minin ila qauli bi khalqil Quran wa nafi syubhat fa'aba illa al-mu'anadah fa'ajjalahu Allahu ila an-nar. Masya-Allah. Sampai situ begitu sekali dia cakap. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Haza ra'sun Ahmad bin Nazar al-Khazai. Ini kepala, ra'sun ini kepala lah. Ini kepala Ahmad bin Nazar Azra'i. Do'ahu Abdullah Imam Harun al-Wasiq billah amin mu'minin ila qauli bi khalqi Quran. Dan Imam Ahmad bin Harun telah menyeru kepada dia, telah minta kepada dia supaya berkata dengan makhluk Quran. Kan? Wa nafi syubhat, dan menafikan syubhat. Fa'aba, lalu dia enggan apa yang khalifah cakap tu dia tak nak dengar. Dia tulis tu kat kertas. Dia tulis kat kertas. Kan? Fa'aba illa al-mu'adanah. Dia enggan dengar apa yang khalifah cakap, dan dia ada sifat engkar. Mu'adanah ni engkar terhadap perintah daripada khalifah. Fa'ajalallahu ila nar. Maka Allah Ta'ala bersegera menyegerakan dia ke dalam neraka. Allah Ta'ala menyegerakan dia ke dalam neraka. Ditulis kat kertas, gantung kat telinga Imam Ahmad tadilah, Ahmad bin Al-Khazra'i tadilah, digantung kat situ. Artinya kepala ini ialah kepala Ahmad bin Nazar Azra'i, telah menyeru akan dia oleh Abdullah Imam Harun al-Wasiq billah aminul mu'minin kepada berkata dengan Quran termakhluk, maka dan nak menafikan syubhat, maka enggan ia melainkan engkar, maka telah menyegera akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Dia kata Imam Ahmad Azra'i ni masuk neraka. Sebab apa? Dia tak nak dengar arahan daripada raja lah, pemerintah masa itu, itulah Harun tadi, Harun Wasiq billah gitu. Aminul mu'minin. Maka kemudian apa berlaku tuan? Kemudian mati Wasiq, mati pula Wasiq pula. Tadi kan umur dia tak banyak lah, mungkin umur tak panjang, tiba-tiba dia pun meninggal. Sama juga Al-Ma'mun pun dah meninggal, itu juga dengan Al-Muqtasim pun meninggal, itu juga dengan dia pun meninggal sekali. Itulah Harun tadi. Maka matilah Wasiq billah tadi, digantikan saudaranya Al-Mutawakkil 'ala Allah Ja'far pula. Kan? Diganti pula dengan Imam Ja'far. Gelarannya Al-Mutawakkal, Mutawakkil 'ala Allah. Gelarannya hebat-hebat tu kan. Hebat-hebat gelaran dia. Tapi perangai perangai tak betul. Gelaran hebat. Al-Mutawakkil 'ala Allah. Tawakkil ni mana bertawakal lah. Yang bertawakal atas Allah Ja'far. Semua sekarang ni macam mana pula ada punya pandangan dia pula. Beza tak dengan yang 3 orang sebelum ni. Maka masuk atasnya Abdul Aziz bin Yahya kepadanya. Maka berkata ia, maka adalah yang terlebih ajaib daripada pekerjaan Wasiq membunuh Ahmad bin Nazar al-Khazai, padahal adalah lidahnya membaca Quran. Maka didapat oleh Mutawakkil itu insaf pada dirinya dan mencela ia akan perbuatan saudaranya. Ni Mutawakkil ni lain sikit. Dia tak sama pahamannya dengan imam-imam yang sebelum ni, yang saudara-saudara yang sebelum ni lah. Semua saudara dia susakat daripada Imam Bani Umayyah ni, Bani Umayyah kan. Jadi dia tak sama lah pemahaman.
Dia pun dia kata tak sepatutnya benda ni dilakukan kepada Ahmad bin Nazar Al-Azra'i. Kita semua dah nampak dah, dia dah nampak mana keajaiban yang berlaku. Walaupun dia dah dibunuh, kepala dah dipotong, tapi mulutnya, kepalanya berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita baca surah Yasin lagi kan. Kemudian baca lagi siban yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun itu. Jadi sepatutnya kita kena insaf lah. Dia kata pada ayat ni kita kena insaf lah. Maka disuruh kepada segala negeri dengan berkata Quran itu bukan makhluk. Jadi al-mutawakkil ala Allah ni Ja'far tadi minta supaya rakyat kan, jangan kita kata Quran makhluk. Quran adalah qadim. Maka disuruh hadir akan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi minta Imam Hanbal ni dikeluarkan dari penjara. Maka berkata ia telah menerangkan dunia oleh lelaki ini. Maka al-mutawakkil Allah dia kata laki-laki ini sebenarnya adalah yang menerangkan dunia, bukan menggelapkan dunia. Mana yang dikata-kata pujian lah kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang dikeluarkan semula daripada penjara. Kemudian apa yang berlaku lagi tuan? Kemudian maka diberi persalinan ia dengan beberapa kain yang indah-indah. Imam Ahmad bin Hanbal diberi layanan yang special lah, kita kan. Layanan special. High class punya layanan. Diberi persalinan dengan beberapa kain yang indah-indah. Dan diberi satu jariah. Jariah ni hamba. Dibagi seorang hamba perempuan. Adakah diterima tuan? Maka tiada diterimanya. Dia tak nak terima. Tak apalah tuan, dia kata. Tak apalah, dia kata. Alhamdulillah lah, tak apalah. Tuan ambil lah balik. Kan? Macam itulah cara dia lah. Dia tak terima. Walaupun layanan dia hebat, tapi dia tak nak. Imam Ahmad bin Hanbal. Dan menangis ia. Dan berkata ia sejahtera aku daripada mereka itu pada sekalian umurku hingga umurku dibala dengan mereka itu. Dan dengan dunia mereka itu kemudian ditinggalkan kain persalinan itu dan dikembalikan ia akan dia. Nampak? Dia kata umur aku banyak dah dihabiskan kerana lawan benda ni lah. Lawan menyatakan Quran ni adalah makhluk. Masanya banyak digunakan berhujah lah. Kan? Untuk membela Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Jadi walaupun diberi layanan special tapi dia tolak lah layanan tersebut. Dia tak nak. Kemudian ditinggalkan kain yang dibagi tadi dan dikembalikan kepadanya. Kepada siapa? Al-Mutawakkil Allah lah, Ja'far tadi. Kemudian tuan-tuan apa yang berlaku? Kemudian kata Bashar Al-Hafi. Kemudian berkata Bashar Al-Hafi, tiada seorang yang terlebih kuat atas berkata umpama kata Ahmad dalam percubaannya ketika disuruh berkata dengan makhluk pada itu, maka adalah pada ketika itu diberi makam anbiya baginya. Dengan kerana inilah disuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad hendak minta baju yang ia pakai tak terkala dipukul dia akan dia. Jadi dia punya kemasyhuran cerita tadi, kan? Kemasyhuran cerita Imam Hanbal tadi membela benda tu. Jadi sampai kepada Imam Syafi'i. Kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i meninggal tahun bila? Imam Syafi'i lahir tahun 150. Meninggal pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah. Jadi Imam Ahmad lahir tahun 164, meninggal pada tahun 241 Hijrah. So maknanya Imam Ahmad ni sempat bersama dengan Imam Syafi'i. Dia sempat bersama dengan Imam Syafi'i. Jadi kisah Imam Ahmad tadi sampai pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masa itu berada di Baghdad. Imam Syafi'i lahir di Palestin, sedangkan Imam Ahmad lahir di Baghdad. Macam tu. Okey, kenapa berlaku tuan? Kata Bashar Al-Hafi, tiada seorang yang terlebih kuat atas berkata umpama kata Ahmad dalam percubaannya ketika disuruh berkata dengan makhluk Quran itu,
maka adalah pada ketika itu diberi makam anbiya baginya. Masya-Allah, dia dapat makam para nabi lah. Dengan kelebihan yang ada pada dia, mempertahankan dia punya akidah tu, maka dia mendapat makam anbiya. Dengan katanya, dengan kerana inilah disuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad, kan? Disuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad nak minta baju, kan? Sebab apa Imam Ahmad dia berada di Baghdad? Dia lahir di Baghdad di Iraq. Semua Imam Syafi'i di Palestin. Jadi Imam Syafi'i minta, kan, mungkin dia tulis surat dan sebagainya, minta dibawalah baju tu. Baju ketika dipukul tu dibawa. Cuma pada Imam Syafi'i. Nak minta baju yang ia pakai tak kala dipukul dengannya. Maka dikeringnya akan dia kepadanya. Tak dikirim. Maka dikirimnya dengan dia kepadanya. Maknanya ada orang kirimlah. Pos laju. Kan? Pakai pos laju. Tapi jangan pakai pos GNT tu, banyak orang komplain. Banyak orang komplain kan, banyak barang rosak, kan? Harap-harap benda tu tak berlaku lagi kan? Jadi apa dah marah kan? Harap-harap benda tak berlaku lah kan? Jadi kan, diposkan lah, dikirim ke, dipos ke, lah, supaya benda itu sampai pada Imam Syafi'i yang berada di Palestin. Kemudian maka mengambil oleh Syafi'i itu akan bajunya itu, dan dibasuhnya dan diminumnya akan airnya, kemudian ditaruh yang lebihnya di dalam kaca. Maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya diberi sedikit daripada air itu, maka mengambil. Maka apabila disapu pada tubuhnya orang sakit, maka hilanglah sakitnya. Masya Allah. Kan, mana ada keberkatan lah, ada keberkatan daripada baju tu kan, ada kelebihan pada baju tu, sehingga kan baju tu kan direndam, kan, masukkan dalam bekas dalam kaca, kemudian air daripada baju tu digunakan. Jangan baju dan kan mati tuan-tuan lah. Baju dan nak gondam kan. Ni Imam Muhammad lah, Imam mazhab kan, hebat lah kan, mazhab Hambali punya imam, pengasas dia. Itulah hebat orang ni kan, insya-Allah. Baik, kemudian maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya diberi sedikit daripada air itu, maka apabila disapu pada tubuhnya jadi hilanglah sakitnya. Kata kil ni ada satu pendapat lah, satu pendapat yang lemah, dilihat oleh seorang di dalam tidurnya akan Ahmad bin Hanbal. Maka berkata ia, apa diperbuat bagimu, katanya. Apa dibuat bagimu maknanya apa yang berlaku padamu. Macam mana keadaan kamu ni, kamu dah meninggal, okay? Satu hari Imam Ahmad ni meninggal lah. Jadi ada orang bermimpi lah, mimpi jumpa Imam Ahmad, kan? Apa yang diperbuat bagimu? Kata Imam Ahmad, diampunkan bagiku. Kemudian berkata ia, bagiku hai Ahmad, dipukul akan dikau kerana kataku bahkan. Maka firman Allah Ta'ala, ini mukaku, tilik olehmu baginya, sesungguhnya telah aku hapuskan baginya. Telah aku haruskan baginya. Telah aku haruskan baginya. Okey? Ini mungkin dialog-dialog yang berlaku lah. Berlaku antara Imam Muhammad dengan seseorang tadi lah, seorang yang bermimpi tadi. Bermimpi dengan Imam Muhammad. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan demikian lagi, melihat oleh Syafi'i akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, maka bersabda ia, kirim surat olehmu kepada Abi Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, maka sampaikan salamku kepadanya. Satu hari Imam Syafi'i pula bermimpi, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i dan Nabi kata, Imam Syafi'i dia kata, kirim salam pada Imam Ahmad bin Hanbal, sampaikan salamku kepadanya, dan kata olehmu lagi akan dicuba dan diseru kepada berkata,
makhluk Quran itu, maka jangan ia perkenankan dia. Maka sangat berkatnya serta diangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan ilmunya hinggalah hari kiamat. Maka menyuruh Imam Syafi'i kepadanya disuruh menyurat surat itu rabi', membawa surat itu rabi'. Maka tatkala sampai surat itu kepada rabi', maka berkata rabi', beri olehmu akan daku hak basyarah, mana balasan menyukakan. Maka ditinggalkan baju pada tubuhnya, maka lalu diberi kepadanya tamam. Tamam maknanya tamam ni kesempurnaan, Qisatul Ahmad, kan, kesempurnaan cerita Ahmad tadi. Jadi maknanya Imam Syafi'i berjumpa dengan seseorang bernama Rabi', minta supaya Rabi' ni ceritakan macam mana kisah Imam Ahmad bin Hanbal ni, cerita macam mana. Jadi Imam Syafi'i dengar-dengar macam itulah cerita dia macam ni. Jadi Imam Syafi'i ni dia jumpa dengan Nabi, dan Nabi minta salam dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Jadi Imam Ahmad, saya tak pastilah Imam Ahmad ni Imam Syafi'i dapat jumpa atau tidak, tapi kalau ikutkan dia masih hidup lagi masa tu, kemungkinan berjumpa. Kalau tak jumpa pun, jadi Imam Syafi'i akan ambil cerita daripada orang lain, cerita-cerita yang sahih yang boleh diterima lah tentang kisah Imam bin Ahmad bin Hanbal. Contohnya Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Namanya Rabi' ni, jadi Rabi' ni menceritakanlah kisah yang dia tahu berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Macam tu. Sekali lagi diulang. Dan demikian lagi melihat oleh Syafi'i akan Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Maka bersabda ia, kirim surat olehmu kepada Abi Abdullah, iaitulah Ahmad bin Hanbal. Maka sampaikan salamku kepadanya, dan katakan olehmu lagi akan dicuba dan diseru kepadanya dengan makhluk Quran. Semaknanya beritahu dengan Imam Ahmad, dia tetap akan diuji lagi lah. Dia tetap akan diuji berkenaan dengan perkara-perkara tadi. Maka jangan ia memperkenankan dia. Mana kalau ada orang uji dia lagi macam ni, maka tetaplah kata Quran ni adalah qadim, bukannya makhluk. Maka saat berkatnya serta diangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan ilmunya hingga hari kiamat. Mana keberkatan ilmu dia itu adalah, Imam Ahmad ni ada keberkatan ilmu dia, dan ilmu tadi diangkat Allah Ta'ala kan hingga hari kiamat. Maka menyurat Imam Syafi'i kepadanya disuruh membawa surat itu kepada Rabi'. Kemudian Imam Syafi'i pun menulis satu surat. Surat itu dikirim kepada Rabi', membawa kepada Rabi'. Maka tak terkala sampai surat itu kepadanya, maka berkata Rabi', beri olehmu akan daku hak basyarah. Mana balasan menyukakan. Mana dia nak balasan lah. Kalau dia kirim surat tu pada Imam Ahmad, dia nakkan balasan. Mungkin nak upah lah gitu. Dia nakkan upah. Maka ditinggalkan baju pada tubuhnya, ditanggalkan baju pada tubuhnya. Maka ditanggalkan baju pada tubuhnya. Mana Imam Syafi'i dia tanggalkan baju dia, dibagi pada Rabi' tadi. Maka ditanggalkan baju pada tubuhnya. Maka lalu diberi kepadanya tamam kisah Ahmad. Mana diberikan tamam ni kesempurnaan kisah Imam Ahmad ni, dibagi cerita. Maknanya Rabi' ni ceritakanlah tentang satu persatu berkenaan kisah Imam Ahmad bin Hanbal ni. Ceritakan satu-satu lah. Macam tu. Dan telah lalu sebutnya yang 7 sifat itu, iaitulah kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat dan sama' dan basar dan kalam, dinamakan dia dengan sifat ma'ani. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni, insya-Allah. Berkenaan dengan Quran makhluk, insya-Allah akan datang kita sambung lagi lah berkenaan Quran makhluk ataupun Quran qadim. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ustaz terangkan macam mana fahaman Wahabi ni dia pahamannya lebih pada menggunakan Quran hadis je lah. Mana yang kata ulama-ulama ni, terutama ulama al-sunnah ke apa benda, dia tak pakai dah. Dia ikut pahaman dia. Dia kata kalau apa-apa bujah ni mesti nak
hadis sahih ke tak sahih. Kalau sahih dia guna, tak sahih dia tak guna. Dia nak yang sahih lah. Sahih saja, tak sahih tak nak pakai. Sebab ya hadis ni banyak darjat, ada sahih, ada hasan, hasan sahih, kan? Ada hadis dhaif. Hadis dhaif pun masih boleh guna pakai lagi. Tapi kalau Wahabi dia tak gunalah hadis dhaif, tak guna. Kita dari segi beramal masih lagi boleh beramal dengan sahih, hadis dhaif masih lagi. Dan kita masih lagi menggunakan pendapat-pendapat para ulama, kan? Kita masih guna pakai lagi. Tapi masa Wahabi dia tak gunalah pandangan ulama tu. Sebab dia ulama. Dia kata dia ulama, apa nak pakai? Jadi Wahabi ni dia iktiraf dia ulama. Aku ulama, kan? Jadi dia hanya guna Quran dan hadis saja. Dia guna Bukhari Muslim macam tu je. Macam Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali semua tak pakai, dia tak pakai. Sedangkan ikut dia punya turutan tu, siapa lahir dulu? Takkanlah Imam Syafi'i tak jumpa benda tu. Takkanlah Imam Syafi'i tak jumpa benda hadis tu. Hadis ni dan sebagainya. Takkan Imam Syafi'i tak jumpa. Takkan Imam Hanafi dengan Imam Malik tak jumpa. Jadi mereka tak naklah pakai macam tu. Jadi mereka Quran, hadis, Quran. Itulah. Tu Wahabi lah. Itu tu. Dan banyaklah benda-benda dibinah-binahkan lah. Bidah tu, bidah ni, macam-macam benda lah bidah pada dia lah. Yang mana benda tu kita dalam mazhab Syafi'i ni kita masih mengamalkan lagi. Contohnya talqin masih kita amalkan lagi. Doa atas kubur kita amalkan lagi. Tapi dia tak nak pakai. Dia tak nak guna. Tu je lah. Terbeza lah. Banyaklah perbezaan lagi lah. Banyak perbezaan dia, bukan sikit, banyak. Doa kunut tak pasti lah. Kita doa kunut baca. Imam Syafi'i baca lah tentang doa kunut. Imam Malik dia baca tapi tak wajib. Imam Malik tak wajib. Mazhab Malik. Kita Imam Syafi'i ini kita termasuk dalam sunat apa? Sunat ab'ad. Sunat ab. Mana kalau sunat ab'ad ni kalau tak buat kena ganti dengan sujud sahwi. Kena ganti dengan sujud sahwi. Okey? Ada banyak lagi lah benda-benda yang tak serupa lah dengan dia Wahabi ni. Okey, lain soalan? Bisa? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan qasira wasi'an ya fata ya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Ya, sama.